Dan kaedah kita pula tak boleh kita guna acuan kuih bahulu nak buat shortbread. Dia contoh kuih raya pula kan. Kita tak boleh guna acuan samprit pi buat kuih makmur, tuan-tuan. Nabi SAW bila cakap dengan Sayyidina Hudzaifah Al-Yamani, Nabi SAW akan cakap tuntas, Nabi SAW akan cakap terang, Nabi SAW akan cakap tegas dengan Sayyidina Hudzaifah Al-Yamani. Kalau kata yang tu, yang itulah yang Nabi kata. Dengan Sayyidina Umar pun sama, Nabi akan bercakap dengan tegas, A, B, B. Tetapi bila mai dekat sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, Jundub bin Junadah, nama yang masyhur yang selalu kita duk dengar kisahnya, membangkitkan cering Roma bila mana kita risau dan kita fikir bagaimana perjalanan satu orang manusia daripada Ghifar ini yang memeluk Islam. Dia dengan Nabi nak cakap dekat dia, Nabi kena lurut belakang dah. Dan Nabi tak buat begitu dekat sahabat Sayyidina Hudzaifah Al-Yamani. Dekat Sayyidina Abu Dzar ya, kena pergi dekat dia, kena lurut belakang dia, baru abang. Tak boleh benda ni. Boleh faham tuan-tuan? Dan benda tu yang kita nak kena apply dalam hidup kita, yang tak lama mana. Tak lama mana. Mungkin hari ni, malam ni lah saya cakap dengan tuan-tuan, esok Allah Alam. Mungkin malam ni lah tuan-tuan dengar, esok Allah Alam. Dan sebab itu bila kita faham konsep dakwah ni duduk dalam keadaan yang fleksi, dia mudah capai, dia anjal dan sebagainya, kita tak jadi orang yang menilai manusia, tetapi kita jadi orang yang harap Allah nilai kita dalam keadaan kita sebarkan kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa baraka wasallam, salamu qabla al-kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa imamal muttaqin wa ala alihi wa ahli baitihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu wa nashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi ij'alni muqimas salah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal juzami was sayyi'il asqam. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul 'alim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadan nabiyyan wa rasulah. Amma ba'du. Alhamdulillah, pertama-tamanya dan selama-lamanya kita rafa'kan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan faham sedar segar bahawasanya Allah jua yang menciptakan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya dengan kekuasaan mutlak milik Allah dan ketunggalan Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya selawat serta salam ke atas junjungan besar baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Manusia menjadi asbab musabab paling utama dan mulia sehingga kita diberikan kebaikan, dihimpunkan dalam ketaatan, diberikan pinjaman Islam dan iman sampai ke malam ini. Justru perbanyakkan oleh kita untuk berselawat. Moga-moga dengan memperbanyakkan selawat akan menjadi asbab kita didudukkan bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, insyaallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin
innaka Hamidun Majid. Baik. Tuan-tuan dan hadirin muslimin mukminin rahimakumullah sekalian. Alhamdulillah, pada malam ini insya-Allah kita akan berkongsi dengan tuan-tuan dalam tautan yang terpaut di antara waktu maghrib ke isyak, demi untuk memenuhkan ruang pada malam ini. Moga-moga kita mohon kehadrat Allah Subhanahu wa taala pertemuan kita pada malam ini Allah Subhanahu wa taala berikan keberkatan, dan perpisahan kelak Allah taala limpahkan dengan kerahmatan. Dan kita dah masuk dalam bulan Rejab dah tuan-tuan. Lagi beberapa puluh hari saja kita akan masuk ke dalam bulan Ramadan, yang mana dalam kitab Lataiful Ma'arif karangan Ibnu Rajab Al-Hambali menyebutkan, ulama terdahulu selepas daripada bulan Ramadan, 6 bulan daripada Ramadan sampailah ke bulan Rabiul Awal, mereka akan mengucapkan kalimah doa Rabbana taqabbal minna. Ada juga yang menyebutkan Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana lillahi rabbil alamin. Kemudian 6 bulan selepas daripada tersebut, iaitu 6 bulan sebelum Ramadan, mereka akan membacakan doa Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan. Ulama terdahulu, terutamanya di zaman salafus salih, mereka menitik beratkan kehidupan ini sepanjang tahun itu bukanlah hanya berlegar pada beberapa perayaan tertentu, bukan kerana rayanya, bukan kerana sambutan-sambutan keramaiannya, tetapi lebih kepada kemuncak berlakunya ibadah. Kerana dalam bulan Ramadan itu adanya ibadah puasa yang digandakan, dilipatkan setiap amal perbuatan kebaikan yang kita niatkan kerana Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu yang pernah kita kongsikan pada tuan-tuan, perbezaan antara 4 mazhab yang kita duk jumpa, yang kadang-kadang sampai hari ini pun masih lagi duk bertekak dan sebagainya. Solat Jumaat baru ni pun masih lagi ada yang duk bunyi solat di luar daripada bangunan, apa hukum, adakah itu dikira sebagai zuhur ataupun solat Jumaat, kan? Bila sebut berkenaan dengan fiqh muqaranah, perbezaan ataupun perbandingan mazhab, apa yang perlu untuk kita faham di situ, setiap satu mazhab ni dia ada dia punya tumpuan, titik fokus dia. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala lahir juga pada bulan Rejab. Imam Syafi'i lahir pada bulan Rejab sekitar tahun 767 Gregori itu Masehi, iaitu kurang lebih dalam kiraan 180 Hijriah. Dan bila mana sebut kata Imam Syafi'i, target fokus dia adalah ibadat, tentu akan nampak tumpuan dia lebih kepada pulun cari peluang untuk buat ibadat yang banyak beroleh pahala, baik dalam kaedah yang kita sebutkan ibadat kita seharian, maupun juga muamalat yang langka, yang jarang kita buat. Tapi bila sebut kata Imam Syafi'i, dia lebih tumpu dalam bab kumpul pahala. Dan ada sebab besar juga kenapa nak kumpul pahala, kerana di akhirat kelak akan ditimbang amalan kita ini pada banyaknya pahala. Digambarkan kita melalui hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila berkaitan dengan mizan, dihimpunkan seluruh langit dan bumi serta isinya, nak diletakkan dalam mizan tak cukup, sikit sangat. Tetapi bila mana tengok pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, subhanallah bihamdi subhanallahil azim, maka dia memenuhi mizan. Dan banyak juga benda yang kita nak kena usahakan untuk faham bila duduk dalam kelompok ataupun faham mazhab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Dia tak sama dengan mazhab Hanafi,
yang mana lebih kepada ru'yah, pandangan yang mana masuk akal dan sebagainya. Dan jangan kita kata mazhab Hanafi ni dia kira nak masuk otak aja dah, sebab zaman dia adalah zaman yang berdepan dengan satu masyarakat manusia yang terlampau meletakkan kepintaran itu sebagai titik tertinggi dalam kehidupan. Nak tahu orang tu bagus tak bagus, tengok dekat dia punya ilmu dia tu, dahsyat tak dahsyat. Yang tu yang mai kata ada kisah berkenaan dengan kelompok-kelompok atheist ataupun free thinker, golongan-golongan yang duk kaji terlampau ni, duduk dan ramai di zaman Imam Abu Hanifah. Bila mai mazhab Maliki, Imam Malik rahimahullah ta'ala, dia lebih cenderung dan juga lebih condong kepada apa yang sahih daripada Nabi SAW. Dan Imam Malik, jangan kita lupa, dia adalah tok guru kepada Imam Syafi'i. Dan Imam Syafi'i juga adalah satu imam mazhab yang diikuti oleh ribuan ulama hadis. Imam Tirmizi, Suyuti, semuanya ikut Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Imam Al-Ghazali ada 700 lebih kitab yang ditulis. Satu tahun diikutkan lebih daripada 40 kitab yang dikeluarkan. Imam Al-Ghazali hidup sekitar 500 Hijriah. Dia pun bermazhab Syafi'i. Tiba-tiba kita yang mai hari ni lagi dahsyat, tak mau ikut terus usul fiqh, tak mau, nak Quran dengan sunnah saja. Dan benda ni yang kita nak kena hadap. Tera kita duk mengaji, kita pun nak kena duduk talaki dulu dengan guru kita yang duduk paling dekat. Nak mengaji Quran kan, dapat anak kita dah besar, kalau kita ada masa kita ajak. Ada siapa yang dapat anak terus nak mengaji Quran, dia pergi cari Syekh Quraim. Ada ni, ambil tiket pergi Syria cari Syekh Quraim. Pasal apa? Nak ambil terus syahadah daripada Syekh Quraim, sebab nak bagi dia ajak daripada awal sampai habis. Tak ada. Jadi adakah yang duk mengaji dekat kampung-kampung tu semua? Tak betul. Ada juga isu berkenaan dengan kaedah terminologi pengistilahan baru ditimbul di kalangan qura', isu ad-nabar dan sebagainya. Tutup guru kita mengajar, dia kata suruh tekan. Tak ni yang tekan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kan duk ngaji gitu kan, kita kena tekan kan. Bahasa kita tak tahu. Macam kita pergi kedai motor lah, dia habaq kita sepanar, kita ambil sepanar. Saya kita tak tahu saya berapa. Yang tahu pomen. Bila main pomen, dia habaq istilah untuk tekan tu, ada istilah khusus dia. Dan kita cuma tahu tentu tekan. Adakah salah kita tekan? Tak salah, betul ya. Cuma bila terlampau menyusahkan ataupun merumitkan, ya, dekat situ timbul konflik di kalangan masyarakat umat. Dan tak cukup dengan tu pula, bila kita duk kelang kabut, duk tumpu pada benda-benda ni, kita duk ronyeh benda-benda ni, muncul segala jenis faham sesat akidah yang lain. Sedangkan kita dah duduk dalam bulan Rejab, tak larat dah kita nak fikir benda-benda lain, nak tumpu amal ni. Ramadan ni sempat ke tidak kita tak tahu. Sebab itu bila sebut berkenaan dengan persiapan kita menuju ke bulan Ramadan, Rejab ini adalah satu penanda aras terakhir sebenarnya di kalangan para ulama terdahulu. Penanda aras terakhir untuk kita mempersiapkan diri menuju ke bulan Ramadan. Bahkan bila mana ulama cuba mencerangkinkan doa Allahumma ballighna Ramadan ini, dia bukan bermaksud ya Allah sampaikan nyawa aku nanti sampai bulan Ramadan. Tak. Bukan kata bagi panjang umur siapa baca doa ni. Ada sebahagian antara disebutkan oleh Imam Nawawi juga mengatakan perkara sedemikian. Siapa yang baca doa ini maka akan disabitkan sebab doa tu dia akan dipanjangkan umur sampai Ramadan, sebab dia minta dekat Allah. Sedangkan Allah itu senantiasa menerima permintaan daripada hamba-Nya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ud'uuni astajib lakum. Dia minta dekat Allah, ya Allah sampaikanlah aku ke bulan Ramadan, dan dia pernah minta, ya, dia akan sampai ke bulan Ramadan. Ada sebagian ulama pendapat sedemikian. Sebagian lagi mengatakan bila kamu mengucapkan kalimah Allah mabalighna Ramadan, ataupun dalam kaedah lain Allah mabarik lana Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan, ia juga bermaksud kamu sudah bersedia, kamu sudah pun duk pelesah duk cek, duk periksa diri kamu
Maksudnya kalau Ramadan berlaku esok, kamu memang dah sedia dah nak masuk bulan Ramadan. Yang tu, hak tu yang kita nak kena cuba fahamkan. Bukan wabalighna Ramadan kemudian kita waballughna. Duk rumah duk balok, duk relax Ada juga yang kata wabalighna Ramadan dengan persiapan kita macam mana, dah mula dah cari siapa yang kita nak tadarus sekali. Sebagai contoh, siapa grup kita kan masuk main surau ala-ala ni ramai, tadarus tu buat lagi kan. Tadarus, kalau kata ada kelompok ataupun grup-grup tadarus, dia dah pilih dah kawan-kawan dah. Bila pilih pula, kadang-kadang dia pilih pun jenis hak yang sempoi-sempoi macam dia aja. Hak yang baru duk mengaji Qur'an 3 dia tak mau masuk grup dah. Dia kata labat habis Orang lain habis dah 27 Ramadan, kami ni 27 kali 6 tak habis-habis ni. Pasal dalam kumpulan kami tu ada boi Qur'an 4. Tuan-tuan, jangan kita jadikan tadarus itu sebagai pecutan semata-mata untuk menghabiskan kita. Tetapi bayangkan bagaimana kita bila mana menuntun orang lain untuk turut sama-sama habis ke garisan penamat. Itu lebih utama. Dan masyarakat kita pada hari ini duduk dalam keadaan penuh dengan nafsi, aku, hang-hang. Sedangkan itu adalah sifat akhirat, bukannya sifat dunia. Manusia yang berbangsa akhirat, bila dia duduk di dunia, dia akan fikir untuk semua. Dia cukup risau bila mana Nabi kata falaisa minu, sesungguhnya dia bukan daripada kalangan kami. Dia cukup risau benda-benda tu. Dan Nabi duk pesan selalu. Nabi kata barang siapa yang bangun di pagi hari dan dia tak fikir tentang masalah umat, walaupun sikit, Nabi kata dia bukan daripada kalangan aku. Dan kita ada duduk dalam kelompok tu. Bila ditanya kepada Nabi SAW, apa yang disebutkan sebagai sebaik Islam? Islam yang baik adalah yang menyebarkan salam. Bukan takat bagi Assalamualaikum, Assalamualaikum. Tidak. Tetapi bila orang jumpa dia, orang rasa selamat. Menyelamatkan orang. Sentiasa duduk dalam keadaan menyampaikan keselamatan. Orang tak rasa risau duduk dekat dengan kita. Ni dia buat muka cekang, buat muka cerin dekat orang, sampai orang pun lari sampai sebarang tok duit tu, nak elok pada kita sebarang tok duit tau kan. Kita kena duduk dalam keadaan yang menyelamatkan umat pada hari ni. Dalam tempoh PKP ni, larilah sikit, saya sendiri dekat adalah 20, ada orang duk telefon tanya 20 kes yang nak kata nak keluar dari Islam. 20 kes. Ada dekat situ taklah ramai sangat orang Melayu Islam, tak ramai. Daripada 20 kes tu, 7 kes tu settle. Alhamdulillah. Hanya dengan bagi beras. Bagi beras settle. Sekampik beras RM23, RM25. Kita bagi beras, dah tak jadi dah keluar dari Islam. Tanya pasal apa? Sebab bila duk pergi minta bantuan dekat masjid yang terdekat, dekat orang-orang yang di kawasan sekitar, siapa pun tak mau bagi, dengan alasan asyik muka hang yang duk kena bagi. Orang lain tak ada nak bagi, asyik hang yang bagi. So bila dah duk kena lagu tu, kita pun bagi tahu dekat dia, orang tak mau bagi tu pasal hang tak mau ubah hang punya cara hidup. Dan kaedah kita pula tak boleh kita guna acuan kuih bahulu nak buat shortbread. Dia contoh kuih raya pula kan. Kita tak boleh guna acuan samprit pergi buat kuih makmur. Tuan-tuan, Nabi SAW bila cakap dengan Sayyidina Hudzaifah Al-Yamani, Nabi SAW akan cakap tuntas, Nabi SAW akan cakap terang, Nabi SAW akan cakap tegas dengan Sayyidina Hudzaifah Al-Yamani. Kalau kata yang tu lah yang Nabi kata. Dengan Sayyidina Umar pun sama. Nabi akan bercakap dengan tegas, A, B. Tetapi bila mai dekat sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, Jundub bin Junadah, nama yang masyhur, yang selalu kita duk dengar kisahnya, membangkitkan cering Roma bila mana kita risau dan kita fikir bagaimana perjalanan satu orang manusia daripada Ghifar ini yang memeluk Islam. Dia dengan Nabi nak cakap dekat dia, Nabi kena lurut belakang dah. Dan Nabi tak buat begitu dekat sahabat Sayyidina Hudzaifah Al-Yamani. Dekat Sayyidina Abu Dzar ya, kena pergi dekat dia, kena lurut belakang dia, baru abang. Tak boleh benda ni.
Boleh faham tuan-tuan? Dan benda tu yang kita nak kena apply dalam hidup kita. Yang tak lama mana? Tak lama mana? Mungkin hari ni, malam ni live saya cakap dengan tuan-tuan. Esok Allah Alam. Mungkin malam ni live tuan-tuan dengar. Esok Allah Alam. Dan sebab itu bila kita faham konsep dakwah ni duduk dalam keadaan yang fleksi, dia mudah capai, dia anjal dan sebagainya, kita tak jadi orang yang menilai manusia, tetapi kita jadi orang yang harap Allah nilai kita dalam keadaan kita sebarkan kebaikan. Bahkan ada juga sahabat Nabi SAW, kalau tak silap mungkin tuan-tuan biasa dengar, antaranya Sayyidina Nu'aiman radhiyallahu an. Kata Nabi SAW masuk syurga dalam keadaan gelap. Nabi gelap sungguh dekat dia. Satu ketika, masa tu Nu'aiman radhiyallahu anhu bersama dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an menuju ke Syam, kalau ikut dalam riwayat, bersama dengan satu lagi sahabat, saya tak ingat nama, tapi dalam catatan tu cuma sebut Nu'aiman, Sayyidina Abu Bakar dan seorang lagi sahabat. Mereka menuju ke ke Syam. Dalam perjalanan untuk deal perniagaan, Sayyidina Abu Bakar berhenti dekat satu tempat dan Sayyidina Abu Bakar masuk ke kota untuk menguruskan perdagangan tersebut. Sebelum pergi, Sayyidina Abu Bakar pesan dekat tukang masak, nak makan sekejap, tunggu aku balik dulu. Nu'aiman ada, dia kena jaga binatang tunggang dan juga barang-barang yang dibawa. Maka bila Sayyidina Abu Bakar pergi untuk uruskan perdagangan tersebut, Nu'aiman dia tunggu lama, dia lapar. Bila dia lapar, dia pergi tanya dekat tukang masak, boleh dah nak makan? Seorang lagi sahabat kata tak boleh, kita kena tunggu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an balik, barulah kita boleh makan, sebab itu dah dijanji. Tunggu tak balik. Bila tak balik, Nu'aiman ni dia jenis kahak sikit, dia jenis orang kata apa, awang terah, dia jenis cah. Bila dia minta tak boleh makan, maka dalam dia duduk tunggu tu ada satu kabilah yang baru balik daripada kota nak menuju ke tempat lain. Maka dia pergi dekat kabilah tersebut dan dia kata, hampa mau tak beli seorang hamba? Hampa mau tak hamba seorang aku nak jual? Maka kabilah tu kata, bolehlah kalau kena harga. Maka dia pun sebutkan harga sekian-sekian. Kabilah tu setuju sebab harga tu terlampau baik untuk ditolak. Maka bila kabilah tu tanya dekat dia, mana dia hamba, dia tunjuk si tukang masak tu, hak yang main sekali tu. Maka dia tunjuk tukang masak tu, wakil kabilah tu nak pergi ambil lah. Bila dia pun nak pergi ambil, Nu'aiman kata, satgi kalau hampa ambil dia kalau hampa tanya dekat dia akan kata, aku bukan hamba, aku adalah orang merdeka. Nu'aiman habaq siap-siap, satgi dia akan jawab lagu tu. Kemudian kalau hampa tanya lagi, dia akan kata pula, aku ni penipu. Maka kabilah tu kata, okey, duit dah bagi, mereka pun pergi nak ambil seorang sahabat ni. Bila mereka pegang sahabat ni, mereka beritahu dekat dia, kata kamu telah pun dibeli dan kami nak bawa balik kamu. Dia terus beritahu, aku bukan hamba. Mereka pun tengok Nu'aiman, dia kata betul. Nu'aiman kata, pasal dah pegang dia akan kata dia bukan hamba. Lepas tu mereka kata dekat sahabat ni, sesungguhnya tuan kamu telah pun menjual kamu. Tunjuk dekat Nu'aiman. Nu'aiman tengok dia tengok Nu'aiman, dia kata dekat Nu'aiman, dia tu penipu. Kan Nu'aiman dah habaq dah tadi, dia akan kata aku penipu. Maka kabilah tu tadi ambil dia tu dan juga turut balik. Maka dia pun dah habis, dia turut balik, dia pergi ambil makan, dan dia makan. Sayyidina Abu Bakar balik. Bila Sayyidina Abu Bakar balik, Sayyidina Abu Bakar tanya, mana dia tukang masak? Dia kata, aku dah jual dah. Kata, pasal apa jual? Pasal dia tak bagi aku makan, aku dah lapar, tunggu hang tak balik lagi, jadi aku jual dia baru aku boleh makan. Satu kerja pula Sayyidina Abu Bakar kena pilihan kabilah tu, pidil balik, ambil balik duit, bagi balik dekat mereka, terang balik kata dia ni bukan hamba, dia adalah orang yang huriyah, orang yang bebas, merdeka. Maka dah bawa balik dia sampai dekat Madinah. Sayyidina Abu Bakar beritahu, kata perdagangan semua dah selesai, barang dagang semua dah dijual, disetujui dan sebagainya. Maka disebutkan kat situ, tadi masa kami nak balik, selepas daripada urusan perbincangan perniagaan, Nu'aiman dia jual sahabat kita ni. Rasulullah SAW gelak ketawa sebab Nu'aiman buat sampai terah tu. Dan disebutkan dalam riwayat, setahun
Nabi SAW bila jumpa Nuaiman, bila jumpa Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhum, Nabi SAW akan gelak sampai nampak gigi geram. Pasal melawak gasak. Sini dah melawak ke tu? Kalau ada yang kawan-kawan dia tak main malam ni, pasal kena jual Mira. Jangan marah nanti kena jual. Dia juga pernah menyembelih binatang tunggangan Arab Badui. Ketika mana sekumpulan Arab Badui datang ke masjid Nabi memeluk Islam. Satu kumpulan Arab Badui main masjid Nabi, kemudian mereka parking unta dekat luar masjid, mereka masuk ke dalam masjid jumpa Nabi. Nuaiman mai tengok ada unta, dia pergi jumpa para sahabat yang ada, dia tanya, "Hampa nak makan unta tak ni?" Dia kata, "Hang ni biar betul Nuaiman, hang ada duit tak mana?" Dia kata, "Aku ada unta. Hampa mau ke? Hampa tak mau?" Yang tu je. Maka apa Nuaiman buat? Bila mereka kata kalau betul ada unta, maka dia pergi sembelih terus unta Arab Badui tu. Bila dia dah sembelih, dia bagi habis daging semua. Orang Arab Badui tu dah selesai urusan dengan Nabi SAW. Mereka keluar tengok unta tak ada. Maka dicari unta. Semua sahabat kata unta yang ditambat tu tadi telah pun disembelih oleh Nuaiman. Nuaiman duduk tak mana? Dia pergi lari dah. Tunggu bapak dia cabut dah. Dia lari, dia menyorok dekat satu rumah di belakang masjid Nabi. Ada penempatan As-Safa, Ahlus Sufah belakang sana. Dekat situ ada kawasan rumah para sahabat yang lain. Maka dia minta, dia masuk dekat satu kawasan rumah, dia beritahu dekat tuan rumah tu, dia kata, "Aku sembunyi di sini. Kalau Rasulullah SAW tanya dekat kamu, kau katakan aku tidak ada di sini." Maka Rasulullah pun suruh sahabat cari, sampailah Rasulullah sampai dekat rumah kawan tu. Bila jumpa dekat tempat tersebut, kawan tu duduk berdiri dekat luar. Maka ditanya kepada sahabat ni, "Adakah kamu nampak Nuaiman?" Maka sahabat yang telah pun tadi berjanji dengan Nuaiman, dia kata, "Sesungguhnya Nuaiman tak ada di sini." Dia tengok Nabi tapi tangan duk tunjuk dekat tempat Nuaiman sembunyi. Maka Nabi SAW pun pergi dekat tempat tu, "Ya Nuaiman, pasal apa kamu buat macam tu?" Ni Nuaiman ni tegak, tapi dia masuk syurga dalam keadaan tadhak, dalam keadaan gelak, dalam keadaan ketawa. Kemudian Nabi SAW panggil para sahabat yang ada harta, ada duit, untuk kumpul balik dan beli semula binatang tunggangan, diserahkan balik kepada kelompok Arab Badui. Rupanya hidup kita di akhir zaman ni, kita berdepan dengan segala macam posisi dan juga transisi manusia ni. Ada yang lebih suka untuk dengan jalan yang tegas, tuntas. Ada yang perlu untuk berlapik, beralas. Ada yang juga mengharapkan kasih dan belas. Tiga ni. Satu jalan dia nak tuntas, tegas. Yang kedua kena berlapik, beralas. Yang ketiga dia minta kasih, dia minta belas. Dia tak minta apa. Cukup dekat kita abang ada jom makan, selesai dah. 7 kes yang kita jumpa ni tuan-tuan, bukannya ada apa pun. Nak abang kata nak cari lawyer, duit pun tak ada. Cuma tak ada makanan. Tak ada makanan. Tapi disebabkan tak ada makanan tu, dia boleh beritahu dekat sahabat-sahabat dia, sahabat dia beritahu dekat kita, sampai nak meninggalkan Islam. Hanya kerana RM26, RM25. Dan kita faham benda tu, kita jumpa, kita capai dan kita selesai. Dan tak ada lah kita janjikan bulan dan bintang. Kita bukan bawa manifesto. Kita cuma beritahu dekat dia, kalau ada apa-apa, bincang dengan kita. Kalau kata boleh bawa ke tengah, kita bawa ke tengah. Tapi bukan ke tengah laut. Kita bawa ke tempat-tempat yang sepatutnya. Orang yang boleh untuk menyelesaikan. Jangan kita duk harap tumpu dekat Ustaz Abid Liu Liu kita. Kan? Lepas tu kita duk pergi komplain pula, duk condemn pula pejabat zakat dan sebagainya. Zakat duk buat kerja dia. Sampai satu tahap kita tak boleh nak imagine dia punya perjalanan agihan tu. Kalau tuan-tuan perasan dalam beberapa minggu ni, tuan-tuan tengok kutipan dengan agihan lebih daripada kutipan. Kalau tuan-tuan perasan dalam laman zakat Pulau Pinang. Begitu juga dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat. Cumanya mereka mengikut prosedur yang diletakkan, adanya audit dan sebagainya. Maka benda tu mungkin adalah kaedah-kaedah yang kita rasa ada sedikit kekangan, tetapi tetap juga boleh kita mohon dan kita harapkan bantuan. Cuma jangan kita jadi orang yang mentelagahkan masyarakat umat sampai ke tahap nak condemn dan nak komplain, sampai serupa macam pihak-pihak autoriti tertentu ini tak buat kerja langsung, wala'iyadzubillah.
Sebab tu tuan-tuan, dalam bulan Rejab ni, selain daripada kita berdoa minta moga-moga kita boleh siapkan diri masuk dalam bulan Ramadan, moga-moga dipanjangkan usia masuk bulan Ramadan, insya-Allah, amin. Kita juga minta moga-moga kita ni ada masa untuk muhasabah diri. Tafakkurus sa'ah khairu ibadatus sanah. Bertafakur sesaat lebih baik daripada ibadat setahun. Kalau kata kita kenang balik, kita renung balik ibadat perjalanan hidup kita selama kita duk ada, kita buat solat, adakah solat tu tadi telah pun mensolatkan hidup kita, ataupun kita ni tadi masih lagi duk bawa dunia dalam solat kita? Ada tak kita bawa solat dalam dunia kita? Beza tu. Kadang-kadang bila hidup di akhir zaman ini dengan segala macam masalah masyarakat dan sebagainya, tak payah kita nak masuk masalah-masalah yang tak kena mengena dengan kehidupan kita dalam beribadat, sedangkan kita ni masih ada banyak benda yang kita nak kena clearkan sebelum menuju ke akhirat. Jangan kita duk kelang kabut bawa benda-benda yang tak ada faedah. Ni balik lagi minggu malam ni tak ada lah kan, malam Isnin itu ada, Isnin sampai hari Khamis duduk fikir masalah juwita tak habis-habis. Tahu juwita? Tengok gamak TWT, takdir yang tertulis kan, duduk fikir masalah Mika dan sebagainya. No need. Sebab tu bila sebut kata benda ni, hidup kita ni kena cari jalan sesaat barang mungkin ataupun sejenak untuk kita bermuhasabah. Takat aku duk baca Quran ni, berapa banyak dah ayat Quran yang boleh aku jalankan dalam kehidupan. Adakah kita cuma iqra' Al-Quran ataupun kita tilawatul Quran? Sebab iqra' ni baca, bila tilawah utlul, kita duduk dalam keadaan membawa Al-Quran dalam kehidupan. Cakap kita adakah ikut Quran? Perbuatan kita adakah ikut Al-Quran? Peringatan, fikir kita adakah ikut Al-Quran? Ada tak kita rasa kita tengok semua orang ni yang kita jumpa hari-hari ni, mereka semua ahli syurga? Ada tak kita pergi tengok orang dekat mana-mana pun, termasuklah di situ orang kafir sekalipun, ada tak dalam hati kita terdetik dia ni esok nanti mesti syurga? Aku belum tentu. Kalau ada benda tu, alhamdulillah. Tapi kalau tengok orang, kita duk rasa macam pok-pok ni habis neraka belaka, sesat kan, duk baca doa ni kata semua benda tak main pada Nabi. Jaga, tak betul pergi tegur seorang-seorang tu. Jangan kita duk pergi bubuh dalam keadaan yang menerakakan, menyesat, bid'ahkan semua orang, sedangkan kita belum tentu. Kalau nak rasa dengan ilmu kita ni hebat, ibadat kita ni hebat, Iblis dah lama Allah Ta'ala contohkan kepada kita bahawasanya ilmu dan ibadat tak mampu bawa dia ke syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau kita rasakan dengan darjat ibadat itu boleh bawa kita ke syurga, boleh bawa kita untuk dapat redha Allah, sampai kesudahlah kita tidak akan pernah mampu untuk mencium haruman syurga, kerana Iblis sendiri ibadat dia 1000 tahun tuan-tuan, 1000 tahun. Nak beza dengan kita, baca Quran 4 muka surat menguap 16 kali seorang-seorang lah. Kalau duk Muhammad dia kurang sikit kan, tapi kalau kita duk seorang-seorang ni baru buka 2 muka surat tu dia dah mata dan tak boleh buka lah. Kalau Facebook tu sampai jatuh atas day pun boleh sambung lagi. Dia tak tidur, dia pegang telefon tu sambil duk menelentang tu, dia duk pegang-pegang, jatuh telefon atas day boleh pegang sambung lagi. Quran ada buat lagu tu. Quran masih lagi duduk dalam suci, dalam debu kan. Bila nak jumpa tu bulan Ramadan tu, walaiyazubillah, bukan sini lah tu, belah Nicaragua kot, Zimbabwe buat panggil kata. Sebab tu kalau tak ada apa yang kita nak muhasabahkan dalam kehidupan, cukup takat kita jadi orang yang mengisafi kejadian diri kita ni. Sementara kita duduk dalam bulan Rejab ni, satu lagi bulan Rejab ni adalah bulan Allah, dia termasuk dalam bulan haram. Dia ada bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, bulan Al-Muharram, kemudian ada dekat situ bulan Rajab. Orang Arab jahiliah dulu masuk bulan Rajab, mereka tak perang. Ulama bila kiaskan dengan perbuatan tersebut disukai oleh baginda Nabi SAW, kita sebagai umat Nabi juga kena ambil dia punya kebaikan, iktibar. Macam mana? Masuk saja bulan Rejab, jangan duk kelang kabut nak berkeli dengan orang. Jangan kita duk kelang kabut nak jadi satu orang yang cari titik tembung. Jangan kita jadi satu orang masuk bulan Rejab nak kira nak bantai orang. Ni 2-3 malam ni bunyi dah doa bulan Rejab.
Ada kadang-kadang dia kongsi amalan tok guru. Kadang-kadang tok guru ni bila dia buat amalan-amalan khusus tertentu dan dia rasa kebaikan daripada amalan tu, dia ijazahkan kepada anak murid. Bila anak murid ni pula dia tak, mungkinlah dia tak rasa benda tu perlu disecurekan untuk jemaah tertentu, maka dia sebar luaskan kepada semua orang, sedangkan dia mungkin ikut amalan tarikat-tarikat tertentu. Jadi bila sampai dekat satu orang, contoh dia kata barang siapa yang menulis sekian-sekian dalam bulan Rejab pada satu kertas kemudian dimasukkan ke dalam dompet, nescaya pada 1 tahun tu tadi rezeki dia tidak akan berkurang. Dan itu adalah amalan tok-tok guru tertentu, untuk amalan-amalan pada waktu-waktu tertentu, untuk kumpulan-kumpulan tertentu yang kita tak tahu macam mana amalan-amalan lain. Dan bila mana awak keluar main dekat media sosial, semua orang pakai nak ambil, maka di situ timbul perbalahan. Sedangkan antara benda yang paling mudah untuk kita ambil daripada Nabi SAW, masuk bulan Rejab, cari jalan untuk sangka baik dengan semua orang, selagi mana benda tu tidak duduk dalam keadaan menentang ataupun mensyirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu bulan Rejab ni antara benda yang kita nak kena pasakkan dalam kehidupan, ya, jangan banyak cari salah orang, jangan kita duk sangka orang salah. Letakkan sangka terbaik tertinggi yang kita boleh buat pada semua orang yang kita jumpa, walaupun sekilas pandang, walaupun sejauh mata memandang. Kalau kata kita baru nampak dia pun kena duduk dalam keadaan sangka baik tertinggi. Kita nampak dia lama dah pun sangka baik tertinggi, sebab tak rugi. Orang yang sangka baik dengan orang ni tak rugi hidup dia. Kalau dia sangka baik dan benda yang dia sangka tu tak betul, maka sangkaan dia dapat pahala. Sangkaan dia dapat pahala. Bahkan kalau orang tu tadi yang dia sangka baik, rupanya orang tu menipu dia, dia dapat lagi pahala. Sebab sangka baik dia dapat pahala, dia ditipu lagi satu pahala. Jadi tak mana yang kita ruginya. Tapi pasal kita duduk dalam keadaan yang hari ni risau dengan pandemik dan sebagainya, maka kita jadi satu orang yang kelang kabut nak menguruskan neraka dan syurga manusia lain, sedangkan syurga dan neraka bagi kita sendiri pun kita belum selesai. Kemudian dalam bulan Rejab juga nak diiktibarkan kepada kita satu peristiwa besar tentang perkara yang selalu dibawakan. Masuk bulan Rejab, masuk kisah berkenaan Isra wal Mi'raj, cerita tentang apa yang disebutkan sebagai malam pengangkatan Nabi SAW daripada Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa, kemudian menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Bila sebut berkenaan peristiwa Isra dan Mi'raj, dia nak menyatakan kepada kita, orang yang hidup akhir zaman, bila dia nak vaksin yang paling ampuh datang dari Allah, dia kena jaga yang ni, salat. Ibadat lain Allah Ta'ala turunkan ayat, jalan. Zakat, haji, puasa, Allah Ta'ala turun perintah, jalan. Untuk solat, no. Untuk solat macam mana cara dia? Nabi dibawa bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Azim, cukup hebat. Dan sebab itu bila sebut kata salat, setiap Nabi yang ada sejak daripada zaman Nabi Adam, jumhur ulama bersepakat sampailah kepada Nabi Isa, sampai kepada Nabi Muhammad SAW, mereka juga bersolat. Macam mana solatnya? Solat macam mana Nabi Muhammad SAW solat. Habis itu Nabi Isa solat, ya solat. Bahkan ada dalam kutipan kitab-kitab agama yang mengatakan sebagai pengikut Nabi Isa, yang menunjukkan bahawasanya Nabi Isa AS memang solat macam mana kita solat. Tapi benda tu tak di-appearkan, tidak ditunjukkan, tidak diterangkan. Yang dibawakan hanya beberapa sahaja. Sebab tu perlakuan ibadat mereka itu agak sedikit eksperimental. Maksud dia tu, dia buat macam sat ada macam tu, sat ada macam tu. Sat ada sujud, sat ada rokok, sat ada meletakkan lutut. Sedangkan ada banyak kita jumpa dalam kitab mereka yang mengatakan Nabi Isa AS meletakkan dahinya ke tanah untuk menyatakan tanda syukur kepada Tuhannya. Dan bila kita tanya, ni apa dia ni, letak dahi kat tanah ni untuk apa? Oh, dia kata yang ni untuk khusus special punya. Padahal banyak yang disebutkan berkenaan dengan perbuatan salat yang dilakukan oleh Nabi Isa AS. Dan sebab itu bila sebut kata salat, ya, dengan jalan salat kita akan dapat dua vaksin utama. Apa vaksinnya? Wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Hidup akhir zaman ni tuan-tuan, duduk dalam keadaan penyakit datang daripada dua saraf ini.
saraf khauf dan juga saraf huzn. Saraf takut dan juga saraf sedih. Jalan takut dan juga jalan sedih. Bila takut macam mana? Wala khaufun alaihim. Mereka tak takut kepada benda yang tak perlu ditakutkan. Sebab khasyatillah. Mereka cuma takut pada Allah, gerun pada Allah, tunduk pada Allah. Tidak ada takut pada makhluk. Betul Ustaz, Covid ni macam mana? Dia main kona kot tu pula. Kita ikut sunnah. Sebab tu Ahlussunnah wal Jamaah kaedah pada 3 ketetapan yang disebutkan oleh ulama' bila sebut tentang pandemik. Bila berkaitan dengan akidah, Ahlussunnah wal Jamaah menyatakan pandemik yang berlaku ini semuanya datang dari Allah, akan kembali pada Allah, Allah sebaik tempat kembali. Itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Bila main dalam ibadah, ya kita kena lakukan ibadah mengikut saluran ataupun saranan daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu mengelakkan daripada risiko jangkitan. Ini yang kita buat, yang kita dah ceritakan berulang kali benda ni. Bila main dalam bab tasawuf ataupun akhlak, kita kena faham dan kita kena sedar bahawasanya kebaikan pandemik ini adalah satu benda yang kita mungkin tak tahu dan mungkin juga kita tahu. Mungkin kita tak tahu, mungkin juga kita tak tahu. Saya baru ni, bukan baru ni, kemarin dulu. Kalau ikut kemarin dulu akan pergi ke Terengganu, ada majlis perkahwinan. Pada bagi tahu dah tahun lepas panggil Zazia nak pergi Terengganu 11 bulan. So kita pun kata tak apa, ada abang-abang dah cari dah homestay, kita pun okey, tak ada masalah. Kita akan tolak pi habis web, mungkin 10 hari bulan kita nak pi, 9 hari bulan kita nak pi. Tentu PKP. Bila PKP, minta maaf adik-beradik di sana tak boleh sampai. Dan kita duk fikir hikmah dia apa dia. Kemarin dulu anak saudara saya dikomakan pada pukul 9.30 malam, umur 32 tahun, di Hospital Sungai Petani. Pada malam tersebut juga kurang lebih dekat-dekat pukul 12, ikut apa yang disebutkan dalam catatan rekod kematian, dia telah pun kembali ke rahmatullah. Surul Fatihah. Bila mana dia meninggal dunia pada malam tu, balik selesai urus jenazah pengkebumian di sini, simpan di Masjid Tok Bedu. Bila dah habis adik-beradik berkumpul, kita sembang, kita tanya, "Oish, betul ada PKP no? Mujung ada PKP. Tak boleh rentas negeri. Kalau ada tak habuan kita nak menguruskan jenazah? Kalau ada tak kita boleh nak duduk dalam keadaan solat jenazah dia, mandikan jenazah dia, nak kebumikan dia dan sebagainya? Ada tak peluang tu? Tak ada. Tapi rupanya ada kebaikan di setiap perkara yang Allah Ta'ala berikan, balakkan, timpakan ke atas kita. Cuma pandang sisinya berbeza. Saya tak katalah semua poin mesti betul, tidak. Kadang-kadang musibah bagi kita, rezeki bagi orang. Dan kadang-kadang rezeki bagi kita, musibah bagi orang. Dan kita tak tahu kita duduk di mana. Sebab tu selagi mana kita hidup, berdiri dan berjalanlah di atas 2 jalan utama, iaitu sabar dan syukur. Bila rasa benda tu berat, beban, duduk dalam keadaan tak mampu tertahan, kita tak boleh lagi nak kelepiak mana-mana dah, maka kita sabar. Bila kita duduk dalam keadaan dapat kebaikan, syukur. Dan berulang kali. Sebab jalan orang iman, dia akan berubah. Kadang-kadang banyak sabarnya, sikit syukurnya. Kadang-kadang banyak syukurnya, sikit sabarnya. Begitu. Cuma dua-dua kena ada. Sebab tu bila kata salat, dia takkan ditimpakan dengan wala khaufun. Dia tak jadi orang yang takut tak tahu punca. Takut tak tahu punca ni bahaya. Baru ni isu pula, ada satu orang dia abang kata nak gelap 23 hari bulan tu. Sini ada tak? Telefon saya, seingat saya lah, sebelum 23 hari bulan tu ada dekat lebih 15 orang telefon. Malam tu saja ada dekat 15 orang, 16 orang telefon. Betul ke ni nak gelap? Kata gelap lah, pasal malam. Nak risau apa? Pasal apa nak kena risau benda tu? Gelap ke apa ke? Kita ni selesai tak gini? Solat kita, ibadat kita, aurat kita, anak beranak kita selesai tak lagi ni? Yang duk gelut kata nak gelap ke apa ke? Sebab tu kita duk pesan, kita duk tekan, banyak amal bukan banyak ramal. Lepas 23 tu tak gelap.
Orang pekat tibai dia balik. Lepas tu dia cover dengan satu ayat yang cukup sempoi. Semua pekat tak boleh kata apa dekat dia. Dia kata dia cuma ikut dalam kiraan, mungkin dia akan lari dalam 2-3 hari. Lepas tunggu pula lepas 2-3 hari pun tak gelap, punggah. Yang tahu minyak naik lagi. Naik 3 dik tak. Kan? Habis tu apa benda yang kita duk cari ni, duk takut tak tahu punca ni pasal apa? Sebab ni salat ni. Salat. Sebab tu bila mana kita jaga salat, wala khaufun, Allah Ta'ala janji, Allah Ta'ala bagi. Dan juga Allah Ta'ala kata wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, dan duduk dalam keadaan mereka tak akan ditimpakan dengan kesedihan yang merepek-repek, kesedihan yang melampau-lampau. Hari ni ada orang yang tak boleh move on. Boleh faham? Liverpool kena dia tak boleh move on, duduk langgar tak keluar ni, kan? Dia duduk dalam keadaan bila mana putus cinta tak boleh nak move on, kan? Dia duduk dalam keadaan bila mana hilang kerja dia tak boleh nak move on. Dia duduk dalam keadaan tak dapat sumber pendapatan yang dia sangkakan, dia tak boleh nak move on. Sedangkan Allah Ta'ala kata apa? Untuk orang yang bertakwa kepada Allah ada makhraja padanya, ada jalan keluar dalam keadaan dia pun tak sangka. Dan kita tak boleh nak susun benda tu sebab dia adalah milik Allah abadan mutlak. Dan jangan kita masuk campur urusan Allah. Kerja kita cuma la ilaha illallah wa la na'budu illallah. Kerja kita cuma mensatukan, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan jangan sembah selain daripada Allah. Kerja kita simple ya tuan-tuan. Ibadat nak buat lama mana? Tak lama mana ibadat kita. Amal ibadat kita adalah amal ibadat yang paling sah dalam dunia. Betul ke Ustaz? Betul. Pasal apa saya kata sah? Sebab kita cuma kena buat ibadat sebelum kita mati. Dan soalan dia, bila kita mati? Esok boleh jadi tak kita mati? Ya, ibadat kita sampai esok. Bukankah sah benda tu? Malam ni bolehkah kita mati? Ya, boleh kita mati. Maka ibadat kita malam ni last. Tetapi disebabkan kita ni rapuh, kita ni rakus, kita ni penuh dengan nafsu, melampiaskan kita punya keinginan hanya pada dunia, maka Nabi SAW dah peringatkan kepada kita terkena penyakit wahan. Vaksin 2 ni menghalang kepada wahan ini. Tetapi pasal kita ada wahan, penyakit cinta dunia, takut dengan mati, takut mampus dengan mati, kan? Takut mampus sekali, mati pun dia takut. Maka sebab itu kita duk sangka kita akan hidup lama dan ibadat kita jadi lambat. Ibadat kita lama nak kena buat, banyak nak kena buat. Sebenarnya tak lama tuan-tuan. Ibadat kita tak lama. Cukup dekat malam ni, ya selesai malam ni selesai. Esok subuh siapa boleh confirm sini boleh hidup? Angkat tangan dengan kaki-kaki sekali kalau boleh. Tak ada. Tapi pasal kita duk rasa kita boleh hidup lama, maka kita duduk dalam keadaan fikir beban ibadat tu, aduh lamanya. Al-Quran tu ada banyak 604 muka surat, nak buka bila nak habis. Baca dekat mana kita boleh baca. Jangan duk compare dengan orang, jangan kita duk komplain dekat orang. Hak tu je. Selagi mana kita tak bergerak, kalau bukan malam ni, malam bila? Kalau kita tak buat, siapa nak buat kat kita? Takkan acong nak buat kat kita? Tak boleh. Kita kena buat untuk kita. Habis tu nak buat banyak mana? Takat mana kita mampu. Boleh buat rebut malam ni baca qul huwallah 3 kali. Settle khatam Quran 1 kali. Kalau rasa rajin sikit baca qul ya 4 kali. Kan? Duduk dalam keadaan dapat pahala seperti mana khatam 1 Al-Quran. Baca Al-Zalzalah 2 kali. Dikirakan sebagai bacaan 1 Al-Quran. Untuk dikira sekali khatam. Dan kita tak pernah duk buat pun. Kita tak asal pun nak buat pun benda tu. Sedangkan kita tahu. Lima yaqulu ma la taf'alun. Bahkan kita pula duk cakap benda yang kita tak buat. Hak ni yang kita risau tuan-tuan. Sebab tu, jadikan Rejab kali ini adalah Rejab yang paling akhir untuk kita dudukkan diri kita, tundukkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Moga Rejab kali ini mendatangkan gerun kita pada Allah Subhanahu wa taala. Berkemungkinan Rejab yang kita sedang lalui ini adalah Rejab yang terakhir untuk kita lalui. Ramadan belum tentu, Sya'ban pun mungkin juga belum tentu. Maka jadilah satu orang yang kata ulama, dia duduk dalam keadaan bersiap sedia seperti mana esok tu nak Ramadan. Walaupun dia duduk dalam bulan Rejab. Banyakkan salat sunat, banyakkan bacaan Al-Quran, banyakkan sedekah bila mana ada peluang dan ruang. Jangan nampak orang miskin ambil gambar pi viral sahaja. Bagi sama, lepas tu nak viral ikut pada
corong ataupun dia punya salurannya. Kalau rasa ada benda tu tak menimbulkan aib dan sebagainya, wala tafaddal mashkura. Tapi kalau sampai mengakibatkan jatuh maruah dan sebagainya, kita kena jaga-jaga benda tu. Sebab itu dalam perkongsian kita pada malam ini, antara perkara yang kita nak kena ingatkan dalam bulan Rejab, perbanyakkan salat, minta pada Allah jangan lupa. Kemudian dalam bulan Rejab juga, antara benda yang berlaku ketika mana proses Isra' Mi'raj dulu kita pernah kongsikan, ia adalah satu benda yang dicapai dengan iman, bukan dengan ilmu. Seperti mana disebutkan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, sehingga mendapat gelar As-Siddiq ketika mana membenarkan apa yang Nabi SAW sampaikan. Bahkan dalam satu riwayat dia menyebutkan, bila ditanya adakah benar Muhammad SAW naik ke langit, maka dijawab oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, dia kata apa yang peliknya, benda langit pun main jumpa dia, takkan dia tak boleh naik ke langit? Yang tu dijawab. Dalam riwayat lain menyebutkan pula, kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, bila mana ditanya oleh Abu Jahal kepada dia, adakah kau mempercayai apa yang disampaikan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an dalam satu qaul, ada dua qaul kat situ. Satu qaul disebutkan, sekiranya di depan aku ada satu dinding yang berwarna putih, kata Sayyidina Abu Bakar, kalaulah depan aku ni ada satu dinding warna putih, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada aku, sesungguhnya dinding itu berwarna hitam, nescaya akan aku katakan dinding tersebut berwarna hitam, dan yang salah adalah mata aku. Itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Sebab tu bila mana kita nak mengenang perjalanan Isra' dan Mi'raj, bukan hanya dalam penkisahan tentang salatnya sahaja, perjalanan salatnya sahaja, tetapi apa yang disampaikan juga daripada keliling kelalang sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana itu tuan-tuan, dalam ruang terakhir ini, moga-moga kita bersama-sama mendapat keberkatan dalam bulan Allah Subhanahu wa taala, bulan Rajab. Kita disempatkan untuk melalui proses bulan Syaban dan juga Ramadan, berusaha untuk berpuasa sebanyak mungkin dalam bulan Rejab. Mana-mana yang mampu pada hari Isnin, buat puasa Isnin. Kalau rasa esok nak puasa, buat puasa Sabtu, kemudian sambung dengan Ahad, kemudian sambung dengan Isnin. Kalau boleh esok Isnin, sambung dengan Selasa. Kalau tak boleh juga, buat Isnin saja, ataupun buat puasa hari Khamis saja, buat sikit-sikit yang mana perlu. Tapi jangan duk fikir kata nanti buat siap-siap Ramadan tak payah, jangan. Kata saya buat puasa Rejab tu penuh Ustaz, main bulan Ramadan tak payah, saya duduk dalam Pasawik tu tunggu Food Panda punggah. Tu jangan duk buat kan. Sebab tu bila sebut itu bulan Rejab, usah banyakkan sedekah, biasakan. Dia bukan untuk memperbanyakkan tu jumlah, tak. Banyakkan sedekah maksudnya tu lazimkan diri kita untuk bersedekah, walaupun hanya dengan senyuman. Muka jangan buat cerin sangat dengan orang. Lah orang duk tengah tension banyak ni, air sinar pun tak berapa nampak, dia kata kan. Betul, dia buat muka ketat pula depan aku, dia duk fikir macam-macam, kita pula duk buat satu muka dekat dia. Jadi kita kena jadi satu orang yang datangkan keselamatan pada orang. Sebab itu kita punya tujuan, kita punya medan dakwah yang kita ada. Baik, moga-moga takat itu dulu perkongsian. Terima kasih atas jemputan daripada Surau Al-A'la, daripada sah pimpinan surau. Dan insya-Allah kalau ada kesilapan, kekasaran bahasa teguri bicara terlajak, kata terasa tak mana-mana, saya minta maaf banyak-banyak, daripada hujung rambut sampai hujung nyawa. Yang baik semua datang dari Allah, yang kurang juga datang dari Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan dalil Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-qadr khairi wa syarri min Allah. Pun begitu, manusia ni tak dapat lari pada silap dan lupa. Justru kalau ada kesilapan, kelupaan daripada apa yang saya kongsikan kepada tuan-tuan, mohon tolong kuburkan. Kalau ada kebaikan, mohon tolong sebarkan, lebarkan. Dari jauh menjunjung duli, dari dekat menjunjung sembah. Mohon maaf sudi diberi kalau ada silap dan salah. Akhir kalam, sekecil-kecil ikan pasti ada isinya, sebesar-besar ikan pasti ada tulangnya. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh fa yafawzal mustaghfirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.